InsyaAllah. Baik, sifat yang ke-12, sifat basar, maha melihat. Baik, bila kita kata sifat basar Allah Ta'ala ni, kita kena faham Allah Ta'ala memiliki sifat maha melihat pada zatnya. Ini sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Dia menempel pada zat Allah Ta'ala tu sifat basar. Baik, Allah Subhanahu Ta'ala maha melihat segala sesuatu, baik yang nampak ataupun yang samar. Allah Ta'ala ni maha melihat apa yang terzahir, apa yang batin, semuanya dia lihat. Bahkan dia bagi contoh dekat situ kan, kalau ada semut yang berjalan pada waktu malam yang gelap, di dalam hutan yang lebat yang gelap pada waktu malam pun Allah Ta'ala maha melihat pergerakan semut tersebut. Tu dia. Jadi kalau kita ni manusia ni boleh faham bahawa Allah Ta'ala ni maha melihat, sepatutnya dia takut, dia rasa gerun, takut kita pada dia. Kalau orang yang boleh faham, boleh hadam benda ni betul-betul, dia akan rasa takut lah. Nak buat maksiat pun takut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita sampai ke tahap tu lah kan. InsyaAllah. Itu yang kita harap pun. Supaya kita rasa diri kita ni 24 jam diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu yang sepatutnya lah daripada pengajian Tauhid ni. Ngaji Tauhid ni bukan kita nak tahu teori je sebenarnya. Kita kena amali sekali. Daripada sifat-sifat Allah Ta'ala tu kita kena faham. Apa benda yang aku kena faham daripada sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Sebagai contoh tadi, inilah. Kalau Allah Ta'ala maha melihat, sepatutnya kita ni makhluk akan rasa takut lah. Sebab apa? CCTV. Ada CCTV 24 jam. Tapi nak sampai ke tahap tu, memerlukan bimbingan guru lah. Guru mursyid. Kita mengaji ni sekadar ilmu yakin sahaja untuk kita tahu kan. Baru peringkat ilmu, peringkat akal. Nak dapat bimbingan sampai ke tahap tu perlu ada guru mursyid. Tu kena duduk dalam majlis-majlis sohbah bersama guru-guru tasawuf lah pula kan. Baru kita boleh sampai ke maqam tu, pada kedudukan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah dan taufik pada saya dan tuan-tuan semua lah, insyaAllah. Sebab tu ada ulama' dia kata apa, bila kita duduk dalam bilik seorang-seorang, macam saya ni, saya tengah ada dalam bilik seorang-seorang ni. Bila kita ada dalam bilik seorang-seorang, kamu jangan rasa kamu ni sedang bersendirian. Saya tak ingat ni kata-kata siapa, Hasan Al-Basri ke siapa, saya tak ingat. Cuma saya belajar daripada guru saya ni lah, Ustaz Azmi Ahmad, dia ajar. Dia kata apa, kalau kamu duduk dalam bilik bersendirian, kamu jangan rasa kamu duduk seorang-seorang. Ketahuilah, ada yang sedang memerhatikan kamu. 24 jam sedang memerhatikan kamu. Yang ni Allah Ta'ala lah, dengan sifat basar ni maha melihat. Satu contoh macam kisah Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar waktu dia khalifah, dia pergi waktu malam kan. Waktu malam dia buat rondaan. Dia buat rondaan dekat inilah negeri dia. Dia satu hari dia sampailah dia sebuah rumah tu, dia dengar apa perbualan antara ibu dan anak perempuan lah. Ibu dia meniaga air rasanya. Seingat saya meniaga air susu kot. Jadi apa nama, lama dah tak ingat lah kisah dia macam mana. Seingat saya susu tu tak cukup, tapi apa nama, mak si budak perempuan ni dia kata apa, tak apa kita tambah air. Kita tambahkan air dalam susu tersebut kan. Maknanya nak menipu lah ni. Contohnya kalau orang buat air lah, niaga air kan, kita lebihkan air je. Isinya kurang, contohnya teh tarik ke apa ke, inti dia kurang, air je lebih. Ataupun air gula je lebih. Kalau meniaga air kelapa, air gula je lebih. Baik. Jadi si anak ni dia kata apa, mak dia kata apa, kita tambah air. Sebab apa, Khalifah Umar bukan nampak pun. Ni Sayyidina Umar ni dia dengar. Sayyidina Umar ni ada dekat luar, dia dengar. Jadi anak ni dia kata apa, sungguh pun Khalifah Umar tak dengar, tetapi Tuhan kepada Umar ni sedang mendengar dan juga sedang melihat. Tu dia. Ni kalau boleh kita nak sampai ke maqam tu lah. Bukan kalau boleh, memang kita nak sampai ke maqam tu lah. Maqam sampai boleh musyahadah lah, sedar kan Allah Ta'ala melihat kita.
Sebab apa memang kita disuruh pun dalam hadis Nabi kan. Hadis pasal musyahadah tu. Musyahadah ni apa benda ya? Musyahadah ni kita beribadah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, beribadah an ta'budallah. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat. Seolah-olah kamu melihat Tuhan. Dan jika kamu tidak mampu melihat Tuhan dengan mata kepala, memang kita tak mampu nak melihat Tuhan pun. Ketahuilah sungguhnya dia sedang melihat kamu kan. Sungguhnya Allah Ta'ala sedang melihat kamu. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia sedang melihat kamu. Itu sepatutnya. Orang kata apa, pengajaran daripada sifat basar Allah Ta'ala ni, sepatutnya hamba ni dia sampailah kepada maqam musyahadah. Sedar Allah Ta'ala tu maha melihat akan dia. Baik, bila kata melihat, penglihatan Allah Ta'ala ni dia tidak terbatas dengan ruang dan juga dengan waktu. Sebaliknya, yang terbatas dengan ruang dan waktu ni adalah manusia. Kita ni lah. Kita tak boleh nak lihat dah apa benda yang di luar kan. Orang yang jauh 1000 km pun kita dah tak nampak dah. 100 km pun kadang-kadang mata kita kabur kan. Sama-sama aja kita nampak. Dan dalam perut bumi pun kita tak boleh nampak dah. Jantung dalam hati kita pun kita tak boleh nampak. Dia kena perlukan alat. Tu menunjukkan keterbatasan, kelemahan. Memang makhluk ni ajiz. Diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan ajiz. Ajiz ni lemah. Kalau bahasa Urdu dia kata apa? Allahu Ba'syah. Makhluk ajiz. Allahu Ba'syah ni Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Ataupun Allah Ta'ala tu raja. Makhluk ni dia lemah. Ajiz, kekurangan. Kalau ada belajar bahasa Urdu, saya ada belajar sikit je. Bahasa Urdu ni sebenarnya dia banyak ambil cedok kataan-kataan bahasa Arab juga. Macam ajiz. Ajiz tu kataan bahasa Arab. Sebab Urdu ni dia campuran 3 bahasa kan. Bahasa Arab, bahasa Inggeris dan juga bahasa Hindu lah, bahasa Hindi. Jadi bahasa kedua yang terindah selepas bahasa Arab adalah bahasa Urdu. Sebab tu ada ulama' Maulana dekat, kalau kat Facebook tu boleh tengok kan. Ada Maulana tu dia selalu ajar ni lah, bahasa Urdu. Sebab bahasa Urdu ni memang sedap. Kalau kita tengok cerita Hindustan kan, sedap dia punya bahasa dia. Pengalaman saya pergi ke India, Pakistan dulu pun saya tengok dia orang punya percakapan tu memang sedap. Memang best lah bahasa dia kalau dapat belajar. Baik, tu sikit lah. Baik, apa dia dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala tu maha melihat? Tengok muka surat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang bawah tu, sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Dan kalau orang tanya kan, ataupun kita nak mengajar nanti kat saudara mara kita ke kawan-kawan kita, bacakan dalil ni. Dalil-dalil akidah ni. Dalil sifat maha melihat Allah Ta'ala ni. Baik, apakah sifat mustahil bagi sifat basar Allah Ta'ala ni? Sifat mustahil bagi sifat basar adalah sifat al-a'ma ataupun umyun ataupun a'ma. Maksudnya Allah Ta'ala itu buta. Yang ni mustahil Allah Ta'ala itu buta. Kerana apa mustahil? Kerana buta itu adalah sifat kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala buta. Mustahil. Kerana buta itu adalah sifat kekurangan. Yang buta tu makhluk, manusia ni. Ada yang diciptakan celik, ada yang diciptakan dalam keadaan buta. Ada yang asalnya celik dan pada akhirannya jadi buta. Mungkin dia sakit kencing manis dan sebagainya kan, dah teruk sangat.
Mata dia jadi kabur, lama-lama buta. Sebab tu guru saya Ustaz Haji Azmi Ahmad ni dia ajar kami waktu mengaji ni dulu. Dia kata apa, kita kena minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah mata aku ni satu nikmat yang kekal dapat diwarisi. Apa-apalah pendengaran kita kan, pendengaran, penglihatan, percakapan, kita minta, ya Allah, jadikanlah percakapan, pendengaran, penglihatan aku ni satu nikmat yang kekal dan dapat diwarisi. Maknanya kita tak matilah dalam keadaan bisu, tak mati dalam keadaan buta, tak mati dalam keadaan pekak. Itu doa dia. Jadikanlah nikmat ni sebagai satu yang kekal dan dapat diwarisi.